suasana rumah tangga. Jangan buat pekak, jangan buat bodoh, jangan buat buta. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fatin di CHOP. Hari ini kita nak bincangkan topik hangat. Hangat sangat, tahu tak? Dan kadang-kadang penat nak fikir. Dan saya bersama Wan Izzah, seorang peguam syar'i. Selamat datang Puan ke studio kita. Topik kita mestilah kan, bila kita jemput peguam syar'i ni mesti berkaitan dengan mahkamah. Kenapa orang selalu pergi mahkamah, Puan? Orang tak suka pergi mahkamah. Kan? Orang tak suka mahkamah untuk pergi shopping. Kan? Melainkan dipanggil untuk datang ke mahkamah ataupun kita ada tuntutan nak buat kat mahkamah. Kan ada hak yang dinafikan dan kita hanya ada cara untuk dapatkan hak tu di mahkamah. Sebab tu orang ke mahkamah. Sebab hari kan kes penceraian di Malaysia, tak kira lah mana-mana negeri, memang statistik menunjukkan penceraian di peringkat muda lah, bawah 25 tu tinggi sekarang. Mengapa doktor kejadian sebegini melanda warga Malaysia? Tak adalah Malaysia sangat kan. Sekarang ni ramai sangatlah orang bercerai. Penat. Buka TikTok sekarang bercerai. Bercerai. Takut pula dah kahwin kan. Fatin dah kahwin? Belum lagi. Tu takutlah tu. Okey, baik. Kenapa berlakunya perceraian di kalangan orang muda lah kot kan? Okey. Ini saya cakap ikut pengalaman Kita praktis sebagai peguam syar'i. Saya tak cakap ikut data. Kalau ikut data mungkin data menunjukkan betul ke golongan muda ramai bercerai, ke golongan pertengahan. Sebab kes yang saya dapat ni bagi saya equal lah. Ada yang muda, ada pertengahan, ada yang lately ramai pula yang berusia 60 ke atas. Ada juga. So it can be perkahwinan tu dah 30 tahun tapi still tak bercerai. So bukanlah nak katanya macam perceraian tu dilihat orang muda paling banyak bercerai. Cuma dia jadi hype sebabnya pelik lah, baru kahwin baru nak bercerai. Orang muda dah nak bercerai sebab benda jadi pelik dan hype. Padahal ramai juga yang golongan pertengahan kan. Bukan golongan, yang umur pertengahan dan berusia pun bercerai juga. Cuma tak jadi highlight benda tu. Di usia muda kan, biasanya yang dekat orang pergi mahkamah tu umur berapa? Saya nak bercerai tu biasa. Kalau Semua peringkat umur ada. tak kira lah. Kalau dia kahwin yang memang under age yang umur bawah 16 pun ada, 18 pun ada. Tapi common kita nampak tak adalah semuda-muda sangat kan. Paling-paling umur 28 ke atas, 30 ke 40, 40 ke 50. Dia equal lah. Tak nampak macam grup ni paling ramai. Cuma macam saya cakap tadi lah, bila nampak orang muda bercerai nampak macam pelik baru kahwin kan. Faktor tadi tanya kan, kenapa? Sebab meningkatnya kes perceraian di kalangan orang muda. Saya nampak macam ni lah. Mungkin bila saya cakap benda ni ada certain group mungkin offended sikit lah. Tapi dari kacamata saya adalah kerana adanya kesedaran tentang hak dalam rumah tangga. Sebab perceraian ni banyak dituntut oleh wanita ataupun isteri. Dulu bukan tak berlaku. Contohlah, kes yang saya selalu dapat sebab orang ingat saya generalize, bukan kes curang. Very common. Kes curang orang ketiga kebanyakan yang berlaku disebabkan oleh pihak suami lah, walaupun ada yang puncanya pihak isteri. Kes pukul, domestic violence pun banyak dilakukan oleh suami lah ataupun lelaki. So, jadi saya nampak dekat sini, dulu bukan tak ada berlaku dalam rumah tangga, tapi kesedaran, solidariti untuk kehadapan, bersuara, untuk menyatakan hak, untuk menuntut hak di mahkamah tu dulu mungkin kurang. Sebab kita ada women empowerment movement yang bercakap soal ni, yang empower women untuk kehadapan dan bersuara tentang hak. Jadi orang wanita sekarang atau isteri sekarang lah yang muda-muda ni, dia spark tau benda tu, rasa aku dah mangsa rupanya, aku teraniaya, aku dah power. Sebab kita ada group yang support pula. We have certain group of women interest kan yang akan fight untuk kita dan bersuara untuk kita. So pertama, sebab meningkatnya perceraian atau faktor berlakunya satu movement yang besar tentang hak wanita dalam rumah tangga lah, sebab yang menuntut perceraian banyak wanita lah. Okey. Kedua, bagi saya lah tekanan. Masyarakat ni, pasangan berkahwin terutama yang parents, banyak sangat tekanan hidup dia. Okey, pertama jadi stres dia doktor, maksudnya okey, ya. apa faktor dia? Kewangan. Okey. Saya dengar 3K, famous kan. Kewangan, kematangan, lagi satu apa? Ke juga doktor sambung. Okey. Faktor kecurangan. Kalau ke ni banyak lah, kepala ke banyak kan. Tapi common lah kan benda yang you cakap tu. Tapi nak kata kat sini, tekanan yang berlaku dalam rumah tangga lebih kepada ketidakseimbangan
contribution, dia sumbangan dalam menjalankan fungsi rumah tangga. Okay, we can imbalance contribution. Sebab lately kita akan nampak ada suami mensuamikan isteri dia. Apa maksud dia? Suami tu Mensuamikan isteri dia. Maksudnya tu. sepatutnya yang menggalas tanggungjawab suami adalah suami. Tapi sekarang ni menggalas tanggungjawab suami adalah isteri. Menafkahi keluarga pun dia, menafkahi anak-anak pun dia, menanggung belajar rumah tangga pun dia, mengandung dia, beranak dia, yang uruskan buku sekolah anak dia. Maksud imbalance contribution. Suami mungkin ada fungsi dia tapi imbalance. Tak balance. Dia buat sikit je, maksudnya nafkah, tapi yang lain-lain tak balance. 10% ikut dia buat, 90% lagi Betul. si ibu buat. Penat lah kan. Imbalance. So tekanan yang macam tu menyebabkan orang perempuan rasa macam macam aku yang kena bully, apa yang aku untung dalam perkahwinan ni. So benda macam tu lah. So jadi itu dua perkara yang kita nampak menyebabkan berlakunya meningkatnya perceraian lah. Imbalance contribution, tekanan dalam rumah tangga. Lepas tu itulah kesedaran terhadap hak tu. Macam kalau doktor cakap tadi, more kepada macam perempuan punya hak. Macam adakah lelaki merupakan punca perceraian? Bukan ke perempuan juga menjadi sebab juga berlakunya perceraian? Okay. Alright. Kita tak nak cakap gender bias. Tak balance pula. Bias pula. Okay. Tak nak cakap lah gender bias benda macam ni. Cuma kalau sebut data, mungkin data shows otherwise. Kita tak tahulah. Dan sebenarnya kena buat kajian research yang betul. Cuma nak kata siapa menjadi punca perceraian tu, dia kita akan nampak benda yang common. Sebab punca ni curang selalunya. Puncanya adalah about financial. Financial ni selalunya dia menjadi punca kepada perceraian bila yang sepatutnya menanggung keluarga tidak menanggung. Okay. Yang ketiga adalah faktor domestic violence. 3 benda ni. Penderaan mental, fizikal, psikologi, emosi, semua dalam tu. Termasuk penderaan kewangan pun ada kan. So pelakunya, pemangsa dilihat lebih pada lelaki. Walaupun ada yang contribute pada punca perceraian adalah perempuan. Cuma disebabkan 3 faktor utama ni banyak dilakukan oleh pihak yang dominan. Dalam masyarakat kita, dominant position siapa? Suami. Submissive position siapa? Adalah isteri. Walaupun di luar, isteri tu mungkin pangkatnya lebih tinggi pada suami. Tapi the moment kita step in dalam rumah, kita akan jadi tone down. Kita adalah submissive role lah kita pegang. So disebab itu kita nampak masyarakat ke apa ke, akan nampak punca tu datang daripada suami lah, lelaki. Tapi kalau kita go case by case basis, ada juga punca pada kalau yang kita bincang ni kan, saya faham sebenarnya dua-dua pihak lah, lelaki, isteri dan si suami, isteri dan suami tu perlu tahu hak dan dia kena tahu hak masing-masing. Itu maksudnya hak perempuan dan hak lelaki sebagai suami. Kadang-kadang lelaki ni dia tahu sikit dia tak tahu sebagai peranan dia sebagai suami. Sebab tu jadi imbalance kan dalam relationship tu. Dan satu lagi, bila berkahwin muda ni, saya rasa macam tak cukup ilmu lagi kot dalam rumah tangga. Macam mana tu doktor? Maksudnya orang kita mungkin bercerai sebab tak matang dan kekurangan ilmu. Gaduh-gaduh cerai. Simple cerai. Yang senang ke cerai tu? Boleh doktor uraikan sikit tak? Macam peranan ilmu lah dalam mematangkan pasangan sesebuah rumah tangga itu. Baik saya belum sampai lah kat tangan saya kes-kes yang bercerai atas sebab yang simple. Contoh masak tak cukup pedas, tak sampai lagi. Iron baju tak ikut selera, macam mana cara suami iron baju tak sampai lagi. Sebab pakai baju tak sesuai apa yang colour, tak sampai lagi. Kebanyakan yang kes perceraian ni, commonnya akan jadi benda yang memang serius lah. Even kalau masalah kewangan pun, bukan tahun pertama kedua kahwin, dia tengok lelaki dia tak boleh contribute, dia terus minta cerai tak? Dia akan lama. So bagi saya kalau nak kata kalau simple boleh bawa perceraian, sangat tak matang, sangat keanak-anakan. Walaupun saya ada baca kerata akhbar sebut apa punca pasal salah cara pakai tie lah, apa benda lah. Ni picit bagi diri. Saya ada dengar, saya tak tahu fakta tu macam mana sebab kita bawa kes tu. Tapi kalau ada, sangat tidak matang. Okey. Tapi kalau tadi soalan tanya, adakah dengan kurang ilmu pasangan kita bercerai? You know what? Dalam perkahwinan ni, kita tak perlu sangat berilmu like kena ada ijazah, degree, PhD, tak. Okay? Tapi you just put some sense to yourself. Common sense. Common sense kau boleh beli, rasanya memang habis stok. Okay? Sebab common sense apa? Orang ni penat, tolonglah cover. Betul tak? Common sense apa? Dia baru beranak bulan ni, takkan terdepan nak beranak lagi. Kan? Common sense apa? Dia kerja 2-3 kerja, buat balik 10 malam, takkan nak kena hidang lagi makan. Faham tak? So, the common sense tak perlu pun nak kena ajar kat universiti, perlu baca buku kitab tebal-tebal kan. Ada satu tajuk common sense dalam rumah tangga, tak ada. But common sense datang dari jiwa yang apa? Belas.
jiwa yang ada kasih sayang, jiwa yang prihatin, jiwa yang penuh kasihan. That jiwa tu rasa common sense yang ada sensitivity yang tinggi, dia being brought up towards dalam family dia. Dia dibesarkan dalam family yang macam mana. Dalam rumah tangga ni kita kena buang ego masing-masing. Yes, Kena tengok. Yes. Kalau yang ni perlukan, kena common sense lah, tengok keadaan isteri tu macam mana, dan isteri pun tengok keadaan suami juga macam mana. Betul tak? Yes. Memanglah saya belum lagi ke alam tu, tapi saya membaca dan mengetahui juga. Dan saya rasa macam dua-dua main peranan lah. Dua-dua kena faham memahami. Emotional tu kena jaga. Emosi isteri, emosi suami pun dua-dua. So kalau dua-dua ni balance dalam rumah tangga, settle. Tapi masalahnya ego tu banyak sangat, tinggi sangat. Jadi macam so rasa panas je rumah kita nak bakar je. Okay, kita lari. Okay lah. So bila bercerai ni, kalau bercerai tanpa zuriat tak apa. Okay lah, you are free, right? Okay. Tapi bila ada anak ni macam mana, doktor? Okay, kalau nak tengok pada, saya selalu dapat lah klien yang cakap, puan kalau bercerai ni kesian kat anak-anak, nanti jadi broken family. Okay, saya nak perbetulkan fahaman kita tentang broken family versus dysfunction parent. Okay, sebab jangan kita letak hati stigma, pandangan buruk. Parents separated parent, bercerai ni parents menyebabkan jadi broken family. We label awal-awal, bercerai mak ayah dia, broken lah anak-anak. So dia anak-anak rebellious sebab kita dah label. Kita memberi satu stigma yang buruk pada perceraian. Okay. Tapi saya melihat kepada yang lebih parah dan buruk, family yang united, duduk sekali, tapi dysfunction. Tidak menjalankan fungsi ibu dan ayah. Sebab saya punya research master saya baru ni, saya buat kajian tentang kanak-kanak dalam penjara. Okay. Data menunjukkan bukan diorang daripada keluarga yang mak ayah yang berkahwin duduk elok serumah, tak. Bukan pada parents yang bercerai. Yang duduk serumah, yang dalam masih hubungan perkahwinan, elok dia, tapi dia committed crime yang serius, murder, rape, drugs kan, apa lagi, curi, robbery kan. What's wrong with our family? Yang parents ada tak separated pun, bukan bercerai, but dysfunction. So kita lebih takut kepada dysfunction parent rather than broken family. Sebab kes yang saya bawa, kes yang berjaya bercerai kan, anak-anak, bila saya tanya klien saya, anak-anak okey tak, menjadi je. Sukses dia memang ada certain awal-awal tu rebellious sikit. Confirm ada trauma. Tapi sebab how you manage your post-divorce punya proses. Things can manage. Tapi kalau kita ada grudge kan, simpan dendam kesumat, nak balas dendam, pendam, nak ajar balik suami kita, ex-husband, nak ajar ayah pada ni. Grudge tu yang menyebabkan kita dendam tu akan terkena pada anak-anak. So it depend. Macam you nak grow up anak you post-divorce, depend. You rasa nak bawa anak-anak benci kepada ayah dia akan jadi macam tu. Kalau tak nak libatkan anak-anak, you kena manage benda tu. So kesan pada anak-anak tu ada, tapi tak semua perceraian boleh kesan yang buruk kepada anak-anak. Even ada institusi ataupun ada, tak silap saya, ada beberapa klinik psikiatris ataupun psikologi yang offer kepada post-divorce punya treatment, terutama child psychologist untuk treat trauma anak-anak bila parents bercerai. Ya, Pak. Kita dah sembang panjang ni kan. Okay. Macam mana cara nak menangani dan menjadikan keluarga kita keluarga bahagia? Nak balik rumah tu bahagia macam syurga je. Macam mana tu? Menangani perceraian ke maksudnya? Okay. Dan nak build syurga lah kat rumah. Tak nak lah bercerai-cerai, tak nak lah pisah-pisah, nak happy ending, happy family. Okay. Susah lah nak jawab lah, soalan memang susah. Sebabnya di sudut practitioner, peguam, bila kita datang kes pada rumah tangga tu, kita lebih melihat pada baik buruknya bercerai ataupun setia dalam perkahwinan. Bila kita nak tangani perceraian tu, kita nampak macam tak bercerai lah, tapi bila damage has done too much, mudarat tinggi, kita tak ada jalan lain, you better divorce kan. Tapi kalau bagi saya nak menangani perceraian disebabkan setakat punca kecil-kecil, konflik kecil tu, mungkin itu kot yang dimaksudkan. Maksudnya macam mana nak elak perceraian daripada berlaku untuk punca-punca yang remeh-temeh. Kecil-kecil, contoh macam benda yang tak compatible, yang simple-simple taste, campur tangan orang ketiga, like keluarga mentua ke apa, yang pushy ke apa, semua saya nak menangani. Okay, first, saya melihat kepada bila seorang lelaki dia makam dia naik menjadi suami kan, dia kena faham dia adalah teladan. Kita adalah teladan dalam rumah tangga. Dia buat apa pun, the first thing yang akan tengok adalah isteri dan anak-anak dia. Walaupun dia bukan somebody dekat luar, contoh dia bukan orang yang yang ada
pangkat ke agamawan ke apa, tapi still seorang Teladan. isteri. Dan anak ni mengharapkan bimbinglah saya, jadilah kawan pada saya. Sebab membeli hormat orang luar senang, tapi membeli hormat isteri dan anak dalam rumah tangga susah. Sebab kita tengok siapa susuk seorang lelaki dan suami dalam rumah tangga. Hari-hari Hari-hari pandang. Kita tahu akan ada kekurangan. Cuma untuk bab-bab yang rukun, solatnya, puasanya kan, tilawahnya, benda-benda yang agama, tolonglah ambil tahu dan beragamalah sikit lebih kepada isteri walaupun kita tak pandai dari dulu. Show some effort. Pertama, mesti qawwam, teladan tu kena ada. Kalau tak, bila isteri hilang hormat, anak-anak hilang hormat dengan perangai kita, susah kita nak beli dan letak hormat tu balik. Bila tak ada hormat, I tell you, disaster dah disaster lah rumah tangga tu. Dan bukan salah peguam masuk cerai, but you tak memberi tidak mewujudkan diri untuk dihormati lah rumah tangga. Okay, kedua nak menanganinya apa? Participate dalam apa saja aktiviti development yang berlaku rumah tangga. Contoh, anak dah membesar, anak perlukan ini, anak dah masuk akhir balik. Sebab benda ni saya nampak yang akan paling kisah anak nak exam, paling ni adalah isteri. Ibu. Bila kita tak participate dalam perubahan keadaan anak, perubahan keadaan rumah tangga, seorang akan menanggung beban. I tell you, kalau dia rasa dia adalah mangsa ataupun seorang tu parasit lah ke atas dia, dia akan buang parasit tu. Okay, Kita kena buat konsep mutualism lah. Kena ada simbiosis. So maksudnya kena participate. Jangan tak apa tu bini aku akan settle. Tak apa ni kerja bini aku. Pergi PABG bini, pergi ambil report card bini. No. Tak boleh. Walaupun dia rasa macam I dah keluar kerja, secukup lah yang menafik keluarga. Tak boleh. Dia memainkan peranan. Kena participate. Sebab saya nampak bila orang tanya saya apa punca kan. Nampak bila you tak participate dalam perkembangan anak-anak, seorang je yang menanggung, dia akan cepat buat decision untuk move on. Okay. Alright. So nak menangani lagi, saya lihat kepada you kena ada ruang untuk berbincang. Communication, yes. Tapi communication it's not only that. You kena ada satu ruang untuk berbincang dari sudut, okay, apa plan kepada pendidikan anak? Apa plan untuk kewangan keluarga? Family planning. Yes. Planning biasa. Planning untuk the future. So education anak-anak. Ramai orang tak nampak. Tak nampak dia anak. Fikir anak, okay, buat anak. Yes. Macam mana nak sekolahkan anak, apa anak punya pendidikan, di end macam mana. Yes. Kena complete. That sebenarnya, tapi betul. semua orang tak sedar. Relationship goal untuk seorang isteri dan suami tu beza tau. Isteri dia akan lebih nampak benda yang sangat serius macam kehadapan. Tapi benda tu beratlah untuk dibincangkan. Bagi lelaki, mungkin bagi dia, yelah, dia lebih enjoy pada beberapa tempat yang lain kan. Tapi tidaklah bincang berserius macam tu. Bila nak ajak bincang, tak apalah, tak penting, tak apalah, you settle sendiri, tak apalah, you buat. Benda tu akan menyebab berlakunya perceraian. Jadi nak elak kenapa? You kena, isteri ajak bincang, kena duduk. Kalau you rasa macam tak apa, benda boleh sweep under carpet, tak apa, dia boleh settle sendiri, I tell you, 5-6 tahun dia boleh buat. Masuk tahun ke-7, jangan terkejut. Dia kata, bang, ni surat mahkamah. Jangan terkejut. Sebab kita tak participate, kita tak ambil berat, bagi kita benda tu dia boleh settle sendiri. So kita, yang keempat, alert dengan perubahan suasana rumah tangga. You akan perasan, ada satu period, you akan nampak isteri you, kenapa saya cakap pasal isteri? Sebab yang selalu mohon cerai isteri, saya kena buat isteri you, bila dia ubah mood, dia layan you macam lain. Ubah mood, layan macam tak layan, wujud duka kalau ada muka ahsan, orang Arab kata kan. Ada macam tak ada lagi bagus. You nampak dia treat you macam tu. Takut saya. Kan? Okay. Ada macam tak ada kan? So, kalau dia treat macam tu, you macam tak ada, dia dah jadi 6. 6 tu jadi macam tak ada perasaan dah, nangis tak, stress tak, apa tak. Itu tak ada. Itu bahaya. Okay? Kalau kita masih take for granted benda tu, maksudnya dah tamat dah riwayat rumah tangga kita. Tunggu nak officially divorce sahaja. So, maksudnya you kena alert suasana rumah tangga. Jangan buat pekak, jangan buat bodoh, jangan buat buta. Sebab pekat tu. Suami di luar sana jangan buat pekat, jangan buat bodoh. Biar berfungsi hidupmu. Yes. Sebab itu kalau tanya saya cara nak menangani kan. So ada 4 benda lah yang saya nampak. Sebab itu menjadi punca. So punca ni kena remove. Dia tak jadi punca kewangan tu ya. Tapi dia lebih kepada habit tau. Habit. Perangai. Pembawaan diri. Cara kita brought up. Mak ayah kita tak ajar ni. Mak ayah ni dia tak incompatibility dari sudut cara sudut pandang. Cara kita melihat satu isu. Benda ni berat bagi kita, ringan bagi dia. Mudah bagi kita, susah bagi dia. Tak mungkin bagi kita, mungkin bagi dia. So benda macam tu, kalau kita tak duduk bincang cari satu persamaan, tak sampai. Dia takkan jadi solution. Okay. Itu cara untuk menangani lah. Yang saya boleh simpulkan dekat sini adalah peranan suami tu.
Suami tu kena tahu peranan dia. Senang je doktor kan. Subhanallah. Saya aminkan je lah. Amin. Bakal doktor. Mungkin tahun depan kan. Dia tengah menyiapkan thesis PhD. Tak, tengah nak sambung. Saya nak sambung kan. Doakanlah. Itu doa lah. Apa yang saya boleh simpulkan dekat sini adalah peranan lelaki lah. Tak kira lah. Sebelum anda berumah tangga tu, tuntutlah ilmu. Penuhilah ilmu rumah tangga dan semuanya untuk anda menjadi seorang imam di dalam baitul anda sendiri. Maksudnya dalam rumah anda sendiri. Kalau kita kena faham rumah tangga tu apa. Kita nak Rumahnya ada tangga. ada tangga lah kan. Tapi maksudnya lelaki tu kena tahu peranan dia. Kalau tak tahu, habis. Dysfunction dah. Dysfunction apa nanti angkat. Kalau kita bercakap tentang perkahwinan, kita kena bercakap tentang soal tanggungjawab lah dan juga peranan, tanggungjawab benda macam ni. Tapi benda sangat klise. Saya lebih melihat kepada perkahwinan ni sepatutnya dia datang daripada timbal balik. Maksudnya kalau kita dah buat satu perkara A, seorang lain kena buat B. Walaupun kita nak kata itu tugas dia, bukan tugas aku, tak. Dia tak jadi se-ideal tu. Kita kena letak satu sensitivity bila satu pasangan kita dah memberi dari sudut ni, kita pula memberi sudut ni. Give and take. Yes, give and take. Dan the thing is, kita tak berlumba siapa yang paling banyak menyumbang. Tapi kita nak menjadi orang yang paling banyak menghargai. Ya, menghargai. Tanda terima kasih. Show tanda terima kasih. Show tanda kita rasa beruntung. Show tanda kita rasa bertuah. Kena show that. Kadang benda tu tak ditunjukkan sama ada. Appreciation tu Appreciation kena tak ada. tunjuk tapi kena tunjuk. Yes. Kadang-kadang wanita ni dia tahu tapi dia nak tunjuk. Berarti kadang-kadang nak tunjuk tapi kena tunjuk. So seni, dia lebih pada seni. Seni dalam berhubungan dengan suami isteri ni adalah penghargaan dan menunjukkan rasa belah kasih sayang dan menunjukkan kita ni kalau suami, dia ada satu ayat apa? You don't have to worry, I'll be there for you. Seolah-olah macam anytime, everywhere, kita rasa ada protector dengan kita. Kan tak perlu nak cari orang lain. As wife, kita nak tunjukkan, you tak payah cari orang lain. InsyaAllah I will jadi orang yang akan penyejuk mata you atau apa. Tapi nak menjadi penyejuk mata ni banyak benda yang Tidak ya qurratul ain. qurratul ain ni Tapi tak jadi terus. Tak jadi terus benda tu. So jadi satu lagi adalah tolerance lah. Kena tolak ansur. Orang kat sini lebih kat sini maka tolak ansur. Tapi tidak untuk hal-hal jenayah matrimoni yang melibatkan benda yang crime berlaku rumah tangga. kalau bergaduh kadang-kadang tu biasa kan. Tapi kalau hari-hari bergaduh, bukan perkara biasa. Tak biasa dah tu. Yes. Okay. Terima kasih Puan Izzah di atas perkongsian yang bermanfaat hari ini. Semoga masyarakat di luar sana kita kekal bahagia dan tahu peranan masing-masing dalam rumah tangga. Berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye-bye.